Jadi alhamdulillah kitab yang kita baca ni nama dia Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad dalam fiqh Syafi'i. Dan insya-Allah ana akan baca sekali dengan kitab ni sebuah kitab lagi. Nama dia Al-Fiqhul Manhaji. Ini. Al-Fiqh Manhaji ni fiqh yang tersusun juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita baca fiqh ni tidak luar daripada mazhab. Jadi kita nak tengok apakah pandangan ulama, dan terjemahan yang kita baca ni yang dikeluar oleh Jakim. Boleh tengok dalam banyak di pasar-pasar ada, dalam internet pun ada dia punya Al-Fiqhul Manhaji. Kita kembar dua ni lah, sebab penjelasan dalam fiqh manhaji lebih jelas, lebih panjang untuk perbincangan kita insya-Allah. Tengok dalam kitab Bid'ah al-Janaiz, perkara-perkara bid'ah ataupun rekaan-rekaan yang tidak berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama dia bid'ah. Dalam kitab ni kata istahdasan nas ba'd al-umur. Manusia, orang ramai telah mengada-ngadakan beberapa perkara di dalam apa? Di dalam ibadah ataupun perbuatan yang berkaitan dengan jenazah, Wahya bid'un manhiyun anha. Iaitulah bid'ah amalan rekaan yang terlarang daripada melakukannya. Wa yajibut taharruzu minha wal ibti'ad, dan wajib dijauhi dan ditinggalkan perbuatan yang tersebut. Ini muqaddimah dalam kitab kita ni. Kitab mana? Kitab Al-Mu'tamad. Tengok dalam kitab fiqh manhaji, di antara perbuatan yang tidak baik yang dilarang, iaitulah menyibukkan ahli keluarga mayat untuk menyediakan makanan. Oh, sibuk. Dia sama sibuk ya. Orang kubur gali kubur sibuk, tuai kerja si mati sibuk nak buat nasi bungkus ni, nak pergi ke masjid untuk orang salat jenazah. Jangan. Ataupun buat makanan lepas pada jenazah dan mengumpulkan orang ramai ke atasnya setelah kematian atau selepas 1 minggu atau selepas 40 hari. Ini perbuatan yang tidak baik. Tanda di kita. Bahkan sunat bagi kerabat dan jiran tetangga membuatkan makanan bagi ahli keluarga mayat pada hari dan malam kematian itu. Masyarakat kita ni terbalik. Nah, siapa dia sedia makanan? Keluarga si mati panggil orang mari. Kita pun bila ada orang mati kapur kita, tak menanut dalam 3 malam. Terbalik. Tengok dalam kitab kita kata, keluarga dia tidak boleh menyediakan makanan, yang menyediakan jiran tetangga hantar kepada keluarga dia, itu sunnahnya. Tengok dalam fiqh manhaji tambahan di sini. Dia kata apa? Keluarga si mati sibuk menyediakan makanan dan menjamu orang ramai sebagaimana kebiasaan masa kini. Hal ini adalah bid'ah yang sangat bertentangan dengan sunnah yang menganjurkan sebaliknya. Ini kitab fiqh mazhab Syafi'i, iaitu sebahagian mereka yang menziarahi jenazah, menyediakan makanan dan menghantarkannya kepada keluarga si mati, atau seseorang mengundang dan menjamu mereka di rumahnya. Jadi dia kata, malam ni jangan masak, mari rumah kami. Keluarga si mati pergi rumah jiran, bukan jiran mari keluarga rumah si mati. Begitu juga sunat menyediakan makanan yang banyak yang mencukupi keperluan mereka sehari semalam. Mana kita kena buat sampai esok. Hal ini berdasarkan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia, terbunuh syahid
dalam peperangan. Baginda bersabda, isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum. Nabi kata, buatlah makanan untuk keluarga si Ja'far kerana mereka ditimpa peristiwa yang menyedihkan. Jangan pergi makan rumah dia, kita kena pergi hantar makanan. Hadis ini rawahu Tirmizi, dan Abu Daud dan selainnya. Tengok kitab fiqh manhaji tu yang ada di tangan para jemaah. Dia kata apa lagi ni? Haram menyediakan makanan untuk perempuan-perempuan yang meratap. Kita panggil orang perempuan mari rumah kita duduk meratap atas kematian si mati. Atau seumpamanya, sama ada mereka di kalangan keluarga si mati atau orang lain. Ini kerana perbuatan tersebut akan membantu maksiat dan menggalakkan berterusannya maksiat an-niyahah. Maka jangan buat. Tengok dalam kitab fiqh manhaji, tanda tuan-tuan. Termasuk dalam perkara bid'ah ialah perbuatan keluarga si mati mengadakan kenduri yang mereka namakan sempena berlalu 40 hari. Orang panggil makan, maka 40. Balik baca lagi tak ni. Atau seumpamanya, maka 3 hari, 7 hari, 40 hari, sebulan, setahun. Itu dia panggil perbuatan bid'ah. Sekiranya perbelanjaan kenduri, ini penting ni, tanda. Kalau si mati ada anak kecil, sekiranya perbelanjaan kenduri tersebut diambil daripada harta hak para waris, dan antara mereka pula terdapat yang belum baligh, kanak-kanak lagi, perbuatan tersebut sangat dilarang disebabkan makan harta anak yatim dan menghilangkan haknya bukan untuk kepentingan dirinya. Haram orang je buat, kita pergi makan lagi mana? Tengok kita. Perbuatan haram ini dikongsi oleh kesemua yang menjemput dan yang makan kenduri tersebut. Saya tak tahu orang panggil. Panggil pun tangan dulu. Ada anak yatim ke tidak? Baik. Ini kitab apa nama kitab? Tulis nama kita, Al-Fiqhu Al-Manhaji, Fiqh Mazhab Syafi'i. Baik. Kita rasa tak puas hati kalau kita tak tengok kitab Jawi. Tengok dalam kertas kuning. Dalam kitab Jawi ni kitab kira macam muktabar lah kitab ni kan. Dia panggil kitab kuning. Setengah orang dia panggil kitab kuning. Tengok kertas. Tengok kitab kuning kita tu. Dalam kitab Furu' Al-Masail, tanda. Furu' Al-Masail ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kenal Syekh Daud? Apa nama kitab dia yang masyhur yang kamu baca? Furu' Masail. Furu' Masail hot ni. Kita ada kita baca Muniatul Musalli. Tadi bawa baca dah. Itulah pengarang dia. Tulis. Dalam kitab Furu' Al-Masail, Syekh Daud kata apa? Antara lain dia kata, dan demikian lagi, tengok bahasa dia. Dan demikian lagi yang dikerjakan manusia dengan barang yang dinamakan dia dengan kafarah. Dan daripada dikerjakan wahsyah, yakni berhimpun, memberi makan awal malam, kemudian daripada ditanam mayat, dan 7 harinya, dan 20-nya, dan 40-nya, dan seumpamanya, yang demikian itu haramkah atau makruh atau harus? Orang tanya Syekh Daud, apa hukum? Tengok jawapan dia. Maka dijawabnya. Tengok dia jawab. Dijawabnya, maka adalah segala yang tersebut perbuatan itu, jamu orang makan 3 hari 40 hari ni, makruh yang dicela pada syarak. Makruh dicela pada syarak.
kerana tegah pada syarak. Kata Syekh Ibnu Hajar, tiada sah wasiatnya. Kalau wasiat dia wasiat suruh buat, kita buat tak sah wasiat, tak perlu buat. Ini kata-kata Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Untuk maklumat sejarah, tanda Syekh Daud ni mengikut sebahagian pengkaji kata dia meninggal pada tahun 1847. Tulis, Syekh Daud meninggal bila? 1847. Maknanya sudah 170 tahun dahulu Syekh Daud meninggal. Baik, kita pergi kepada seorang lagi. Nama seorang ni Syekh, tulis, Muhammad bin Abdullah Al-Banjari. Nama Syekh Banjari ni. Dalam kita ataupun dia panggil Syekh Muhammad Arsyad, kan? Al-Banjari, tulis dia ni. Apa dia kata Syekh Al-Banjari dalam kitabnya Sabil Al-Muhtadi, nama kitab Sabil Al-Muhtadi. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannya, diseru tu dipanggil, diserukan manusia atas memakan dia, dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang telah teradat. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserukan memperkenankan seruan. Mana kita pergi tu, kita termasuk dalam perbuatan yang tidak baik. Dalam kitab Sabil Al-Muhtadi juzuk yang kedua halaman 83. Jadi anda baca ringkas-ringkas lah, kan? Itu di antara kita. Muhammad Arsyad ni meninggal dia pada tahun 1812. Tanda Arsyad Al-Banjari meninggal dia pada tahun 1812, maknanya sekitar 200 tahun. Jadi anda duk tengok kitab-kitab Jawi yang ditulis oleh ulama-ulama seangkatan dengan Syekh Daud Petani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sekitar 180-200 tahun yang dulu, boleh katakan semuanya masalah ini mengatakan bid'ah yang dicela pada syarak. Tengok satu lagi kitab kita ambil daripada kitab Bughyatut Tullab. Bughyatut Tullab dia kata apa? Dan sunat bagi jiran, keluarga si mayat, dan orang yang berkenalan dengan keluarganya, jikalau bukan jirannya sekalipun, dan segala kerabatnya yang jauh, membawa makan makanan akan orang yang kematian, yang mengenyangkan mereka itu pada malam, pada hari dan malamnya, serta menyungguh-nyungguh akan mereka itu, suruh memakan. Kita kena suruh makan, jangan duk sedih, kerana mereka itu terkadang meninggal akan memakan, sebab sangat terkejut hati mereka itu. Dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian memperbuat makanan, menserukan segala manusia atas memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang telah diadatkan kebiasaan manusia. Demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala orang yang diserukan dia memperkenankan seruannya. Jadi alhamdulillah, ini dia panggil beberapa contoh petikan daripada kitab Jawi yang kita kata kitab ini muktabar lah, kan? Di zaman kita ni, kita mengaji di pondok ni, kitab ini kita baca. Cuma bila sampai pelaksanaan, kita kata benda ni khilaf, memanglah benda tu khilaf. Tapi bahasa yang digunakan oleh Syekh Daud, bid'ah qabihah, yang dicela pada syarak. Maknanya macam mana kita nak kata benda tu baik? Khilaf tu khilaf lah, tapi macam mana kita nak huraikan di sini? Ada orang kata kena takwil, yalah. Yang penting itulah pandangan mereka dalam kitab mereka. Wallahu a'lam.